dah baca secara skim and scan. Macam ni. Okay. Manual for Change Maker adalah untuk sesiapa yang ingin mengubah dunia. Jadi mengubah dunia ni merupakan satu benda yang sangat keren dan besar. Dan adakah korang semua mampu untuk mengubah dunia? Kita akan bincang lepas ni. Baiklah, kita buka yang first. Okay. Segala perubahan, rasa ini dah nak habis bateri. Okay. Segala perubahan dia bermula dengan satu masalah tau. Semua benda dia bermula dengan satu masalah, baru kita cipta penyelesaian. Saya ambil contoh mudah. Kalau kita reflect balik zaman Rasulullah SAW, maknanya masyarakat Arab begitu teruk time tu, sebab tu Rasulullah adalah solution dia, change maker kepada kaum Arab tu sendiri. Okay, tapi sebelum kita ingin mengubah masyarakat ni, mengubah dunia ni, kita kena tahu satu benda. Stigma masyarakat. Apa yang korang faham tentang stigma masyarakat? Tahu kan stigma apa? Kalau dalam sains, stigma tu yang tu, yang ada petal, ni petal. Apa benda tak? Ni stigma kan? Faham tak? Jadi dia stigma ni dia ada satu glukos atas tu yang buatkan polonium tu dia melekat tau. Stigma dia melekat. Apa yang melekat ke masyarakat kita? Apa masalah yang sebenarnya kita tak sedar benda tu? Stigma ni dia satu pemikiran minded yang masyarakat tu sendiri mungkin tak sedar. Tak sedar apa itu, apa stigma yang diorang ada. Dan benda tu secara tidak langsung akan memusnahkan masyarakat tu dari dalam. Slow dia akan musnah. Bila benda ni tak dibendung, dia akan terus hancur kalau kita tak berteras, kita tak ubat. Jadi contoh stigma, okay. Stigma ni ada banyak. Stigma ni ada yang baik dan ada yang buruk lah. Kita tak contoh bagi stigma-stigma yang tidak baik lah. Sebagai contoh, kalau kita lambat, janji 10.30, tapi saya start benda ni 10.45. So dia orang kata, oh Melayu memang lambat, Melayu mudah lupa. Okay, tu satu stigma yang biasa. Rasanya dah berfikir. Okay, sorry. Tapi, okay. Lain satu. Stigma yang selalu saya nampak. Melayu ni, Melayu. Kita semua, okay. Kita ni senang menghukum. Bila orang tu buat kenyataan dan benda tu tidak bercanggah dengan kita punya pendapat ataupun ilmu, kita akan terus menghukum. Kata ini salah, dosa. Itu bukan satu stigma. Stigma yang dah sebati dalam darah. Memang susah nak hilang kan. Sama juga stigma kepada pelajar. Contohnya lepas graduate, mesti korang akan lepas graduate kerja sekejap, nak beli kereta dulu. Kereta nak nyanyi BMW contoh. Lepas tu nak kena beli rumah. Itu merupakan satu stigma yang pada saya ianya buruk sekiranya ia tidak dihandle-nya betul. Sebab sekiranya kita tidak memerlukan kereta buat masa tu, tapi kita memaksa diri untuk beli kereta, so bankrupt hancur. Jadi itu stigma-stigma yang kita ada. Contoh stigma lain yang kebanyakan semua ada, iaitu stigma cinta Islami. Tak adalah kebanyakan, tapi mostly apa yang saya nampak, bila kita ada talk pasal cinta Islami, berbenda macam tu, nikah, apa benda semua, ramai, penuh. Kalau video ataupun buku tu ada tag nikah, suamiku, sayang, cinta, isteriku, hit, laku keras. Itu adalah stigma. Stigma yang mana cinta Islami ni secara tidak sedar dia akan menjatuhkan kegarangan dalam hati tu. Dia akan membawa kita semua ke dalam satu alam fantasi yang kita tak sedar, tapi ia makin membunuh. Kita kata, oh cinta Islami, cinta ni halal lah apa semua, menghalalkan benda haram. Tapi dia akan menjatuhkan kita punya minded, sebab kita akan berfantasi lebih. Itu kena sedar. Tapi ramai di antara kita tak sedar. Okey, contoh-contoh stigma yang baik, mungkin baik. Contoh, kalau kita ni solat kena kat surau. Tak boleh
solat merata. So itu pada saya satu benda yang baik sebenarnya jika dihandle yang betul, sebab sebenarnya Melayu ni pembersih. Itu je. Pagi mandi, petang mandi. Kalau bangsa Jepun dia mandi malam je. Contoh lah. Contoh solat kena ada telekung apa semua. Itu semua pada saya adalah satu stigma ataupun minded yang baik lah pada diri kita, yang kalau kita handle dengan betul dan pemahaman tu kita grab. Maknanya sebenarnya kalau tak ada telekung pun tak apa. Kalau dia sedar benda tu, okay, fine, tak apa. So stigma-stigma masyarakat ni adalah satu benda yang kita patut terjah dan selesaikan. Macam mana nak selesaikan? Nanti lepas ni. Okay, itu stigma, kita dah tahu. Masalah, kita dah access masalah. Okay, kita so apa itu change maker? So change maker ni adalah satu pihak yang tampil untuk mengubah sesuatu, yang mengubah sistem quo, yang mengubah sistem, yang mengubah segalanya. Jadi change maker ni ada beberapa jenis lah. Tak ada beberapa jenis. Okay, saya listkan. Dia change maker adalah orang yang membawa daripada ada kepada tiada. Sebagai contoh, liquid paper. Dulu liquid paper tak ada. Dan pembaziran kertas sangat banyak sebab bila type salah sikit dia kena buang paper. Tapi apa yang siapa yang ni? Better macam tu lah kurang. So apa yang dia buat, time tu dia tengah buat kerja, tiba-tiba kat rumah tu ada cecair putih apa dekat dapur dia tu tertumpah dekat surat dia. Lepas tu dapat idea, buat lah liquid paper. So dia jual, jadi satu company besar. So di situ lah mula liquid paper. Okay. Benda yang buat daripada ada pada tiada ni banyak pada inventor lah. Contoh macam Einstein yang buat satu teori theory of relativity, ataupun Steve Jobs, benda-benda yang kita tahu lah, Bill Gates semua kan, dan tokoh-tokoh Islam lama kan, Ibn Sina semua, dan even Rasulullah sendiri juga sebagai satu change maker. Muhammad Yunus yang mengasaskan Grameen Bank, kita akan bincangkan ni, dan banyak lagi. Dan ada juga yang pihak yang change maker ni adalah membawa benda tu dah ada tapi dia ubah, dia perbaharui, dia mengislahkan sistem yang sedia ada. So tu ada dua, sama ada daripada ada kepada tiada ataupun diubah dari lama kepada yang baru. Okay. Jadi macam mana change maker ni lahir? Change maker lahir datang daripada pemikir. Maknanya change maker ni adalah seorang pemikir. Kalau korang tak berfikir, okay, average umur kita ni 20 hingga 24 yang pelajar ni, apa tajuk perbualan korang selalu? Okay, assignment. Dan macam-macam lagi lah. Contoh, benda-benda pecisan tau. Macam mana nak tahu korang ni pemikir ke tak? Korang muhasabah balik apa yang korang bual kan tu. Kalau korang bual masalah umat, macam mana nak selesaikan masalah jam dekat depan ni, contoh. Itu masalah umat juga sebenarnya. Dia memikirkan satu masalah yang besar. Orang pemikir ni, dia mempunyai satu habit yang dia akan fikir masalah tu macam mana nak selesaikan. Kenapa orang ni macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa macam ni? Dan kalau perbualan diorang tu memang taraf tinggi yang budak-budak kat luar sana tidak berfikir masa tu. Kiranya bila korang merupakan seorang pemikir, korang berada satu level yang jauh terhadapan. Sebab perbualan korang, minded korang, ilmu adalah lebih tinggi. Macam mana nak jadi pemikir? Dengan membaca ilmu. Tetapi pemikir bukan change maker. Pemikir ada dua. Satu yang membawa perubahan, satu ada yang dia sekadar berfikir. Berfikir, membentangkan solusi tetapi tidak bergerak. Contoh, kita dah ada banyak talk, kita dah ada banyak forum dekat Malaysia ni yang pasal macam mana nak menyelesaikan masalah remaja, macam mana nak selesaikan masalah zina contohnya, macam mana nak selesaikan masalah bla 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 bla. Sekadar talk, sekadar forum, tak jalan. Kenapa tak jalan? Tak ada maknanya kita berbincang, kita berfikir, tapi benda tu tak jalan. Okay. So, sekiranya pemikir ada dua. Satu yang bergerak, satu yang tak bergerak. So, bila yang bergerak tu adalah orang yang mengubah, orang yang step, membuat sesuatu, mengaplikasikan apa yang dia cakap. Okay. Dan change maker adalah pemikir yang juga bergerak, mengubah dunia ni. Jadi kena faham, apa itu definisi dunia? So kalau korang fikir dunia ni, saya nak mengubah bumi ni, so tu bukan, tu sangat rigid lah. Jadi dunia ni boleh jadi dunia persekolahan, ataupun dunia rakan-rakan anda, keluarga. Boleh jadi dunia ni adalah hidup
sekelompok orang, ataupun dunia ni boleh jadi satu sistem, ataupun dunia ni boleh jadi satu minded, ataupun dunia ni boleh jadi satu pemikiran, budaya. Itu adalah dunia. Bukannya dunia secara keseluruhan tu. Saya nak ubah dunia. Bukan tu. Yang lain. Okay. Sekarang kita dah masuk changemaker. Okay. Jadi, macam mana nak ubah dunia? So, apa yang saya akan bentangkan ni adalah satu manual yang semua orang boleh buat. Maknanya, anda tak perlu jadi President of United States of America. Anda tak perlu jadi Perdana Menteri. Anda tak perlu jadi ketua kelas pun. Anda boleh mengubah dunia. Tapi kena ingat, ada step-step dia. Okay. Setakat harap korang semua tak lapar. Takut fikir banyak sangat dah lapar lepas ni. Okay. First, macam mana nak ubah dunia? Tadi saya 10.45. Okay. Macam mana nak ubah dunia? First, saya dah terangkan pasal stigma masyarakat. Masalah, minded, budaya, apa yang tak patut, apa yang kita perlu buang. Jadi, untuk menjadi change maker, first, kena cari masalah. Apa problem yang ada di sekeliling korang? Fikir sekejap dalam menang sangat. Apa problem yang ada di sekeliling korang? Apa problem dunia ni? Boleh nampak? Kalau tak nampak apa problem dunia ni, kecilkan sikit. Apa problem masyarakat? Kecilkan lagi kalau tak jumpa. Apa problem masyarakat di sekitar? Contohnya masyarakat universiti, pelajar. Apa problem diorang? Kalau tak jumpa juga, apa problem rakan-rakan korang? Ada tak? Okay, benda ni general tau. So lepas ni kita akan brainstorm lagi ni. Apa problem yang ada kat sekeliling korang? Kalau tak ada diri sendiri, apa problem yang ada kat diri kita? Sebab kalau kita tak tahu problem, kita tak muhasabah, kita tak analyse problem, so tak wujud lah, tak ada benda lah. Tapi mesti ada problem di dalam benda ni. Sebagai contoh, kalau kita ambil ekonomi contohnya. So problem adalah apa? Contohlah kita ambil yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin, contoh. Ataupun sistem bank yang ada riba menindas, contoh. Itu dalam dunia kewangan lah, ekonomi. Ataupun dunia lain, contoh akhlak remaja, contoh. Itu merupakan satu problem lah. Banyaklah problem ni yang saya rasa mungkin dah mungkin tak perlu nak cakap lah semua. Tapi rasanya ada kan? Ke tak jumpa lagi problem. Sebab kalau korang semua tak realise apa yang ada problem kat sekeliling korang, tu yang korang kena cari dulu. Sebab tu korang kena jadi pemikir. Untuk mengubah dunia, korang kena jadi pemikir. Jadi pemikir tak perlu dalam bilik tu buku setinggi ni timbun dia. Tak perlu. Dia akan along the way tau. Contohnya kita tengok masalah ni, okay, dalam buku-buku selalu kita tengok masalah kepada masalah kepada kebersihan tandas. Okay, tandas kotor. So ni problem. So macam mana kita nak educate orang supaya tandas tu sentiasa bersih kat Malaysia ni? So itu problem. Bila kita dah tahu problem, kita akan sentiasa berfikir. Kita akan kena berfikir. Kalau problem tak fikir pun tak jadi change maker lah. Kita kena fikir apa solution dia. Itu penting, memang sangat penting. Sebab kalau korang tak jadi pemikir, susah untuk korang jadi change maker. Maknanya kena jadi pemikir. Baca. Jangan baca benda yang menyentuh hati saja tau. Baca benda yang sebab perempuan kan selalu baca pasal dia. Ya ke tak? Orang lain okay. So baca contoh motivasi diri apa semua tu, itu penting. Tapi kita kena step keluar daripada comfort zone. Change maker adalah orang yang keluar daripada comfort zone. Dia tak duduk dalam tu dengan dunia dia, dalam bilik dia, tak. Dia keluar, dia cari masalah, dia selesaikan. Itu change maker yang betul. So, untuk jadi change maker, kena berfikir, kena analyse orang sekeliling kita, masyarakat kita. Apa problem yang boleh kita selesaikan? Dan boleh selesaikan tu bukannya bergantung pada kemampuan, status dengan diri kita. Benda besar pun boleh kita boleh fikir dan kita akan selesaikan. Kita boleh selesaikan. First, okay, cari masalah. Dan, okay, masalah mat. Itulah, maknanya first, korang dah cakap pasal, okay, katalah dah dapat problem diri, keluarga. Sebenarnya, untuk jadi change maker, untuk ubah dunia ni memang nak tak nak kita kena fikir masalah umat lah. Maksudnya masalah yang besar, masalah yang semua orang ada, yang
mostly kita tak boleh keluar daripada tu. Itu benda yang kita kena tackle. Kenapa Malaysia tidak begitu laju membangun adalah kerana tak ramai di antara orang muda yang tampil cari masalah, fikir, selesaikan masalah. Kurang. Sangat susah sebab itulah masyarakat yang maju, kalau negara maju, diorang punya minded memang tinggi. Kalau saya tanya korang, apa itu asset dan liability? Kalau orang yang medik boleh tahu benda tu, apa benda atau betul ekonomi lain kan, maknanya dia punya ilmu yang minded dia tu tinggi tau. Kira benda tu akan jadi satu benda common kalau masyarakat tu. Sebab tu Korea semua maju, Western maju. Sebab minded diorang tu ke hadapan dengan budaya membaca. Jadi pemikir. Tapi tak adalah tak semua lah yang jadi cewek tu, tapi ramai yang bawa perubahan. Ramai yang sedar, oh, they have to do something to other people. Bukan just hidup sendiri. Okay. Setakat ni tak ada masalah Kalau ada problem, benda tak faham, soalan, cantik dia. Nanti kita akan bincang ni. Okay. Bila dah cari masalah, dah tahu apa masalah, so kita kena fikir problem yang penyelesaian lah lepas masalah kan. Oh, okay. Bila dah jawapan ni tak semestinya kena clear. Okay, saya kena buat ni. Tak. Selepas problem, so kena kenali diri lah. Diri sendiri tu. Apa yang kita selaku pelajar, atau apa yang kita selaku nurse, apa yang kita selaku budak dropout, apa yang kita selaku apa-apa dapat selesaikan problem ni. Macam mana kita nak selesaikan problem ni? Kalau kita tak analyse diri kita tak boleh pergi jauh. Mengenali diri ni juga boleh jadi bertapak di bumi yang nyata. Tetapi bertapak di bumi yang nyata pun kita ada langit kita tengok. Sebab tu kita kena ciptakan terbang dan terbang. Ayat tu tak apa sedap kan, tak apa. So kenali diri kita, potensi kita, bakat. Sebenarnya saya lebih menekankan potensi dan juga keinginan tau berbanding bakat. Sebab bakat okey, admit lah semua orang ada bakat. Tapi ada orang yang tak ada bukan tak ada bakat, dia tak jumpa. Jadi adakah orang yang tak jumpa bakat dia tak boleh buat dunia? Tak. Sebab okey, yang perlu ingat, manusia ni dah ada potensi tau. Dan potensi tu saya umpamakan sebagai gelang getah. Berapa jauh korang boleh tarik? Kalau korang takut nak tarik gelang getah tu, sampai sini je lah. Faham tak? Tapi kalau kau berani, boleh tarik jauh sampai putus. Sampai putus. Okey, sampai putus lah. Panjang lah maknanya potensi getah tu. Dan getah boleh jadi macam-macam. Boleh guna untuk macam-macam benda lah. Tak semestinya kita tahu bakat kita melukis. Dengan melukislah kita boleh mengubah dunia. Boleh. Bakat dia merupakan satu dia macam baking powder lah, yang menaikkan gerak kerja, menaikkan potensi korang semua. Dan bagus untuk dapat bakat tu. Tapi yang penting adalah potensi dan keinginan tu. Berapa jauh, berapa kuat korang nak ubah something, korang nak buat something. Berapa jauh korang nak buat something untuk masyarakat, untuk orang di sekeliling anda. Kalau keinginan tu tak kuat, tak boleh pergi jauh, serius. Bakat macam mana tinggi pun, kalau keinginan tu tak ada, useless. Okay? So, bila dah kenali diri kita akan memaksimalkan usaha kita tu untuk menyelesaikan masalah. Okay. Third, vision. Okay, semua orang kata start dengan langkah yang kecil. Tak. Kita start dengan satu target. Kita tetapkan target yang paling jauh kita boleh buat, paling besar yang kita boleh buat. Contoh. Kalau saya sendiri selaku host, dan memang intention saya adalah untuk mengubah dunia perfilman secara keseluruhan. Mengubah dunia perfilman secara keseluruhan. Itu satu benda yang sangat besar untuk orang macam saya. Siapalah diriku ini kan.
untuk mengubah dunia perfilman yang sangat besar, yang dah bertapak lama. Tapi kita tak lahir pun. Budaya dia punya tu semua dah ada lah. Dan penyakit dia semua dah tepu. Macam mana kita nak, macam mana seorang yang datang dari kampung Teluk Mas tiba-tiba nak ubah dunia perfilman? Jadi vision merupakan satu benda yang paling besar yang kita pernah pergi. Kita nak pergi shoot the moon. Shoot the star. Apa-apa lah. So tetapkan benda yang paling besar yang kita boleh buat. Itu penting tau. Sebab kalau target kita kecil, bila kita dah capai, dia macam tu lah. Contoh bila kita belajar, dulu lah saya SPM, saya belajar untuk apa? Untuk pergi overseas ke Jepun. Sebab dulu lah minat gila yang Jepun lah. So bila dah dapat dah dapat 1A, dia akan mati macam tu. JPA pula tak hantar saya ke Jepun. So macam selepas tu dia jadi moral down lah. Maknanya macam nak buat apa ni? Macam tu. Sebab tu kena target benda yang jauh. Kita tu tak boleh panas. Kita tu target benda yang dekat. Kalau kita target benda yang dekat, usaha kita tak besar, dan kalau kita dah dapat, takkan that's it. Sebab perjuangan kita ni kalau boleh memang sampai mati lah. Bukan kalau boleh, wajib sampai mati. Matilah hal yang tepat kita berehat. Tahu? Sebab tu target benda yang paling besar yang kita boleh buat. Sebenarnya orang yang buat benda yang besar ni, dia sebenarnya dulu kecil je. Dia seorang yang bukan besar sangat pun. Dia adalah orang yang biasa. Siapa kenal inventor-inventor ataupun pengubah sistem sekarang ni, yang korang boleh google sendiri. Orang kenal dia selepas dia buat benda tu. Orang tak kenal dia sebelum. Sama macam kita. Orang tak kenal kita, kita pun tak kenal kita. Tak ada macam tu. Tapi orang memang tak kenal kita. Kita ni manusia yang kecil, yang populasi dunia 7 bilion, kita ni 1/7 bilion. Sangat kecil. Kalau kita mati pun, dia macam apa, melukut di tepi gantang lah. Tak ada efek. Tapi macam mana kita nak jadikan satu nyawa kita ni, bila kita mati, dia ada efek kat satu dunia ni. Itu satu benda yang kita kena buat. Dan dengan buat tu adalah first, kena tahu masalah, kenali diri anda. Third, set vision. Lepas set vision, baru startnya benda kecil. Penting, set vision besar, balik permulaan, start pada benda yang kecil. Contoh, saya kata tadi nak ubah dunia perfilman. So of course lah, benda yang paling kecil saya boleh buat adalah pegang kamera untuk buat video lah. Buat video dulu. Dan adalah beberapa benda lain yang towards tambah ilmu ke apa kan. Dan kalau kita terus start yang benda yang besar, kita akan jadi penat. Dah penat yang kita tak nak putus asa tu kita tak nak. So start yang benda yang kecil, sesimpel yang korang boleh buat, tetapi telah melayakkan korang untuk menjadi change maker, yang mengasingkan korang daripada komuniti yang hanya berfikir, yang dah kecil daripada komuniti yang tak berfikir langsung ni, kepada change maker, orang yang membuat sesuatu. Okay, mengubah dunia ni, istilah saya senangnya, membuat sesuatu lah. Bukan untuk diri, tapi untuk orang lain. Sebenarnya bila balik Malaysia ni baru sedar lah, degree tu is not everything lah. Kan apa yang kita belajar kat kelas lain dengan apa yang realiti hidupnya.